lama daripada kita ke, wallahu alam. Jadi apa dengan tujuan puasa ini yang kita nak dapat ialah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masa-masa lain payah ke? Payah sikit. Tapi Ramadan hati kita jinak sedikit rasa, betul tak? Rasa macam mudah. Terutama hari ini kita berada pada hari yang ke-11. 10 pasal pertama sudah berlalu. 1 sampai 10 pasal pertama sudah berlalu semalam. Agak-agak kalau kita nak hitung boleh dapat ke la'allakum tattaqun ni? InsyaAllah boleh kan? Sebab ada 20 hari lagi. Ada 2 pasal lagi. Hari ini dah start pasal kedua, iaitu 11 sampai 20. Nanti 19, 21 sampai 30. Kita ada 3 fasa. Fasa pertama disebut oleh Rasulullah SAW sebagai rahmat. Habis dah rahmat. Adakah rahmat tu hilang? Tidak. Tapi nak diceritanya, fasa pertama rahmat. Ya Allah, Masya Allah, kita rasa sangat selesa berada pada bulan Ramadan. Berbanding dengan masa-masa yang lain. Walaupun panas, tapi kalau muslimat tak keluar tak apa dah. Duduk dalam ni je. Duduk dalam surau aja. Orang mari ceramah, duduk dengar. Orang mari solat berjamaah, duduk. Sembahyang berjamaah. Betul? Masuk ke pejabat. InsyaAllah tak panas. Tapi kat luar, Allahu Akbar. Terasa sangat bahang dia kan? Tapi tak apa. Ramadan makna dia panas. Ramadan ni makna dia panas terik. Kita syukur alhamdulillah. Kalau di Mekah mau 45 46 bulan Ramadan. Kita 36 pun Allahu Akbar keluar. Tapi itulah Ramadan. Jarang kita dapat Ramadan dalam keadaan sejuk. Jarang. Ramadan dia panas. Panas terik. Jadi tak boleh lari lah. Jadi nak selesa jangan pergi mana-mana. Duit tak habis. Betul tak? Tapi kan dia dapat gaji je dekat atas tangan nak. Ya Allah, nak keluar, ya Allah. Penuh nanti di pergi nak sana tu. Allahu Akbar. Minggu depan. Orang yang kerja minggu depan. Saya bersara semalam masuk dah. Masya Allah. Habis cepatlah kita orang pencen dah masuk awal. Kan? Tapi syukurlah kita berada hari ke-11 hari ini. Sedar tak sedar 11 hari dah. Bermakna kita ada dalam 18 hari lagi. Nak bekerja-kerja ke, nak lari ke, untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, sebab kita nak capai la'allakum tattaqun, sebab kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab bertakwa apa dia? Orang yang takut pada Allah, orang yang beriman pada Allah, orang yang yakin percaya akan adanya syurga, yakin percaya adanya pembalasan neraka ada. Kok mana-mana pun ada syurga, ada neraka. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita dari segi rezekinya, dari segi apa lagi? Keamanannya, keimanannya. Masya Allah, banyak sangat. Tapi di bulan Ramadan ni kenapa kita selalu menyebut perkataan la'allakum tattaqun? Seolah-olah pada bulan lain susah nak dapat sikit. Sebab kerana bulan Ramadan ni kita tahu pintu syurga dibuka. Maknanya mudah kita nak buat benda baik. Pintu neraka ditutup. Payah nak buat jahat. Tapi ada orang buat jahat juga? Ada. Syaitan dirantai. Allahu Akbar. Jadi kalau tak elok tu memang nafsu kita lah lagi dah yang tinggal kan. Syaitan tak ada dah. Jadi bulan Ramadan ni sangat mudah untuk bawa diri kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab Allah dah sediakan dengan kemudahan-kemudahan yang sangat cantik, yang sangat sempurna. Bahkan kalau kita ni kita beribadat, kita mendapat peluang yang sangat besar bila berada di bulan Ramadan, iaitu untuk menambah pahala. Untuk nak tambah banyak-banyak pahala untuk bekalan kita di hari akhirat nanti. Muslimat-muslimat depan saya ni tak kisah lagi sebab dia muda lagi. Muda-muda pun mati juga kan? Betul tak? Tadi saya di section 7
katanya Sal, dua orang meninggal, orang lelaki dia kata, dan dekat-dekat masa yang bawa datang untuk dimandi dan disemayangkan di masjid sana. Dia kata satu umur 43 tahun, satu lagi umur 49 tahun, belum masuk 50 tahun lagi. Ya Allah, bulan Ramadan, hari-hari kita dengar kematian. Jadi syukurlah, alhamdulillah, bulan Ramadan beri peluang kepada kita untuk menambah sebanyak mungkin pahala. Sebab ganjaran pahala banyak, bertaburan pahala. Buat je lah yang baik, betul tak? Cakap yang baik, buat yang baik, lagi ingat yang baik lagi. Pasal macam banyak boleh sebut, tak ada. Niat baik, buat baik, cakap baik lagi. Gurau baik juga. Maknanya semua baik-baik kita buat di bulan Ramadan, supaya kita dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Sebab gandaan pahalanya sangat banyak. Ialah maksudnya buat baik tu mestilah terdiri daripada perkara bercakap baik, kan kita tadi, niat yang baik pun telah diberi ganjaran pahala kepada kita. Niat baik saja belum buat lagi dapat 1, buat dapat 10. Kalau buat di bulan Ramadan tentulah lebih lagi, Dan dikatakan pada bulan Ramadan ini digandakan pahala sunat, dinaikkan pahala menjadi pahala wajib. Sunat, kita buat yang sunat, digandakan pahala yang macam kita buat yang wajib. Apa kita buat yang wajib? Semayang, kita puasa, kita bayar zakat, kita mengerjakan umrah, tak? Lagi kita tutup aurat, dan benda wajib yang Allah perintah. Cakap yang baik, tak, tolong orang, itu semua, wa amilus salihat. Yang kita buat pada bulan Ramadan yang sunat, pahalanya dinaikkan menjadi pahala yang wajib. Yang wajib pahalanya 70 kali ganda. Bayangkanlah dak, semayang kita 70 kali ganda macam semayang di pada bulan-bulan yang lain. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, kita buat tu digandakan dengan 70 kali ganda. Allahu Akbar. Tak mungkin kita boleh dapat dengan mudah, kan? 70 kali kita semayang. Sekali semayang zuhur, pahalanya 70 kali ganda. Berapa hari nak semayang nak dapat 70 kali? Semayang berjamaah pun dapat 27 saja, betul tak? Allahu Akbar. Banyak sangat. Memanglah sangat banyak. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, pemurahnya, ya Allah. Kita dengar tu, ya Allah, banyaknya Allah nak bagi kat kita hadiah. Hadiah di bulan Ramadan. Dan bila kita berada di dalam majlis ilmu, kata satu hadis yang dibuatkan oleh Imam Ahmad dan Malik, dia kata, barang siapa menghadiri majlis ilmu dan di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya ke majlis ilmu akan dituliskan oleh Allah sebagai ibadah setahun. Setahun. Anda kalau kat pejabat ni turun tangga tak? Yang turun lift. Tak ada banyak langkah. Turun tangga banyak tu lah, ya Allah. Setiap langkah kita berjalan untuk hadir ke majlis ilmu, maka pahalanya semacam kita beribadat setahun, 365 hari. Allahu Akbar. Apa kita buat? Semuanya ditulis sebagai 100, ditulis sebagai 1 tahun kita beribadat, ya Allah. Dan Nabi kata, akan berada bersamaku di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan Nabi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Seronoknya. Sebab di pada mahsyar tu tak ada apa penutup, kan? Panas yang kata apa, matahari berada di kepala kita sejengkal. Ni orang tangga jauh dengan kita ni, jauh 36 darjah tu pun kita dah rasa panas sangat. Bayang kalau sejengkal berada di kepala, dengan keadaan manusia yang sangat ramai. Dan dikatakan 50,000 tahun kita berada di akhirat Allah nanti. 50,000 tahun berada berhimpit di pada mahsyar.
tanpa ada apa-apa. Ya? Yang tu pijak orang ni, makna dah siap, tak boleh bergerak walau setapak nak angkat kaki. Tak boleh nak cerita lah. Tak boleh bayang macam mana. Tapi ada orang yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah terjadi VIP di hari kiamat nanti. Boleh ke? Boleh kan? Boleh. Insya-Allah. Insya-Allah boleh. Ya. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cantik. Tanya daripada Suzy tadi, dia kata majlis ilmu hari-hari, kan? Sudah Zuhur hari-hari. Sama ada kita turun tak turun, kuliah Zuhur berjalan. Tiap-tiap hari. Turun tak ni depan saya ni? Kalau kata jarang turun, esok start turun. Cuti. Masih ada masa minggu depan, kan? Banyak pahala, ya Allah. Allah bagi ni offer pada manusia, pada kita ni. Ya Allah. Kadang-kadang kita je yang tak tahu macam mana, tak ambil. Tak peduli. Tahu. Contohnya solat subuh. Kita lakukan solat sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada segala isi bumi dan segala isi langit. Mana kita nak dapat segala isi bumi tu? Dah? No. Tak ada. Apatah lagi segala isi langit boleh dapat. Dengan solat sunat subuh 2 rakaat. Ya, muslimat-muslimat yang di sini sempat ke solat sunat ke, duduk jauh ke duduk dekat? Suzy duduk jauh, tapi dia naik motor tak apa. Okey, Zaitun, Icha, ya, Umi Rokia. Duduk jauh, tak dan solat sunat dah. Masuk subuh aja, sembahyang subuh, terus jalan. Alah, pengalaman saya bekerja dulu, macam itulah bekerja-kerja, okay? Solat subuh pun tak tenang. Betul tak? Sungguh. Ya, bekerja. Tambah kalau subuh lambat. Subuh awal boleh tahan. Habis sembahyang subuh kalau kata 5.45, masya-Allah, lega. Pukul 6 dah selesai subuh. Tak ada terkejar sangat, kan? Tapi kalau sekarang ni 6.10, 6.11. 6.11 ke 6.9 hari ni. 6.9 minit. Baru masuk subuh. Memang sangat bekerja. Tak apa, insya-Allah, ya. Setiap amalan fardu kita di bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda, insya-Allah. Dan yang paling hebat ialah terdapat satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Insya-Allah. Setiap tahun pasti ada. Tapi kita kena berdoa pada Allah. Boleh kita berdoa pada Allah tiap-tiap hari, tak apa. Tiap-tiap malam boleh. Bukan semestinya menunggu 10 terakhir. Dah, kita doa dengan bahasa kitanya, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah padaku, pertemukanlah aku dengan Lailatul Qadar. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar pada tahun ini. Mudah-mudahan andainya Ramadan ini terakhir padaku, ya Allah, ianya sangat berguna buat diriku, ya Allah. Semoga Allah akan beri pengampunan kepada kita bila kita, bukan kata dengan sebab bertemu, tapi dia punya gandaan pahalanya terlebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Sebab itu bulan Ramadan untuk kita nak capai ketakwaan mudah, sebab semuanya ke arah baik tu terhidang di hadapan kita. Terserah pada kita saja nak ambil tak nak ambil. Pandang lekeh gitu aja. Allah, kadang-kadang dululah, zaman-zaman saya muda dulu, ada kisah. Orang cakap pahala sembahyang sunat banyak. Betul tak? Pahala berjamaah. Kita pandang, tahu, tapi pandang sepi aja. Macam entah, dia cakap. Betul tak? Tapi bila kita belajar, kita tingkatkan ilmu kita, datang perasaan rasa macam tak boleh, aku kena buat juga. Tak? Contohnya sembahyang malam. Dulu nak buat payahnya, betul tak? Tapi adik-adik saya, muslimat depan saya ni,
Sebab dia hari-hari didedahkan dengan ilmu-ilmu. Insya-Allah, ya. Akan kata apa, dia akan macam mana nak kata, sampai juga. Apa? Terpanggil, yes. Apa dia kata? Terkesan. Terseru, boleh juga. Punah habis bahasa Malaysia. Ikut suka. Tapi memang terkesan gitu tak? Hari-hari kena ketuk. Sebab tu Nabi kata, orang yang hadir menjadi seilmu memudahkan jalannya untuk menuju syurga Allah. Betul lah. Kita tak belajar, kita tahu, betul tak? Buat macam ni dapat. Buat macam ni dapat. Tahu seronok aja. Mari kerja. Lepas tu balik kerja. Mari kerja, balik kerja. Balik rumah, penat dah. Betul tak? Sedangkan setiap langkah kita tu, kita balik rumah ke rumah kita pun insya-Allah berpahala. Dengan niat kita untuk bertemu dengan ahli keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang, mak kita, ayah kita, suami kita, masak untuk dia, betul tak? Masya-Allah. Kita layan dia dengan baik, masya-Allah, dapat pahala yang sangat banyak dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dia kata seseorang yang sebagaimana dia kata di sini, sekiranya umatku mengetahui, ini hadis Nabi, sekiranya umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan ini, sudah pasti mereka akan sentiasa mengharapkan agar semua bulan ini menjadi Ramadan. Ada tak kita rasa nak gitu? Kau belum sampai lagi. Tak gaya kita. Maknanya Nabi kata, kalaulah umatku ni tahu tentang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, pasti dia nak bulan Ramadan setiap masa. Sebabnya penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran, keagungan. Ya? Bulan Ramadan sangat, masya-Allah. Tapi kalau tanya kita, nak tak kalau sepanjang masa puasa? Agaknya jawab tak lagi kot dah. Belum sampai lagi. Belum sampai seru. Baik, insya-Allah. Betul tak? Insya-Allah. Kalau boleh puasa sebulan bulan Ramadan, campur dengan puasa 6 nanti, 6 hari pada bulan Syawal, maka insya-Allah ganjaran pahalanya sebagaimana kita berpuasa selama setahun. Ganjaran Allah ni tak ada sikit lah, besar belaka. Betul tak? Ya Allah, hebatnya ya Allah. Yalah, Allah maha bijak. Allah maha memiliki segala-gala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi tak ada masalah. Dia semua dia punya. Jadi apa saja isi ganjaran pahala, kadang-kadang kita rasa macam sikit buat, tapi ya Allah banyaknya pahala, kan? Dan Nabi kata as-siyamu junnah, puasa adalah perisai daripada api neraka. Maknanya orang berpuasa ni, Nabi kata dia akan dapat satu pintu dalam syurga. Dia ada dalam syurga ni, dia ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa saja. Orang tak puasa tak ada, tak boleh masuk syurga ini. Allahu Akbar. Syukur, alhamdulillah. Ada kita ni masih lagi lah termasuk, alhamdulillah, masih lagi termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa. Adakah puasa ini ditentu hanya puasa bulan Ramadan saja ataupun pada puasa-puasa sunat yang lain? InsyaAllah barangkali termasuk juga. Jangan lupa muslimin-muslimat semua, khususnya muslimat masjid ke telefon kalau masjid kena berhenti. Azlina ni maknanya di bulan Ramadan ni dah terlupa dah nak cakap apa. Tak apa, tak ada masalah. Nabi kata as-siyam ni junnah, puasa adalah perisai daripada azab api neraka. Dan saya katakan tadi, Nabi sebut di dalam di bulan Ramadan ini terdapat satu syurga yang mana penghuninya biarlah orang yang puasa saja. Disebut sebagai Ar-Rayyan. Macam mana hebatnya syurga tu, Ar-Rayyan tu, orang duduk di dalam boleh nampak orang kat luar.
Tapi orang kat luar tak boleh masuk. Tak nampak keadaan orang yang berada di dalam syurga itu. Ya Allah. Apa kata Ti dalam surah apa tadi? Al-A'raf, Allah. Tentang bagaimana Rasulullah SAW itu, dia sebenarnya sepatutnya dia dulu masuk syurga daripada orang lain. Ya, sebab dia Nabi dan penghulu kepada segala penghuni syurga. Penghulu dululah yang masuk, betul tak? Kebiasaannya. Tapi Nabi tidak. Nabi akan tunggu dulu sampai umat dia masuk semua dulu. Sebab ada umat dia yang ada, dia kenal umat dia. Ada yang tak kenal. Tak pernah tengok macam kita ni. Sudah pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Nah, tapi dia akan tunggu. Sebab orang beriman pada Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Nabi dan Rasul, dia pasti akan tunggu. Mana orang ni beriman pada Allah. Dia tunggu. Mesti masuk semua dulu. Barulah Rasulullah akan masuk syurga. Kenapa dia tak masuk dulu? Dia takut kalau dia masuk, tertinggal kita. Yang kedua, kalau masuk sangat duduk dalam syurga, tak ingat gapo dah. Tahu tak ingat gapo? Nikmatnya berada dalam syurga sampai tak ingat kat siapa-siapa dah. Percayalah. Yang risau. Nanti Ustazah, tak ingat dah. Duduk kat situ, tak ingat kat siapa dah. Sebab nikmatnya dalam syurga sehingga kita lupa apa-apa yang untuk kita sama-sama kata kawan ke, suami ke. Sebab itu bila berada dalam syurga, intai mana ada sahabatku yang selalu bersama dalam kuliah, betul kan? Tak ada pula dah. Tanya kat mana duduk sahabatku, tanya malaikat. Malaikat kata Nom berada di sana. Boleh ke saya pergi ambil dia mari? Hebat syafaat seorang kawan, betul tak? Tapi syarat kita berada dalam syurga, baru boleh kita ajak kawan kita masuk sekali. Sahabat yang baik, sahabat yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Biar kita sedap pesan-pesan bila bersalam. Kalau tak ada saya dalam syurga, cari saya tahu. Tak? Betul lah tu, pesan-pesan begitu. Maknanya benda tu berlaku, bukan tidak berlaku. Tapi dengan syarat kita masuk syurga dulu. Tak masuk syurga, tak boleh pilih orang. Ustazah, boleh tak saya duduk dengan suami saya semula? InsyaAllah boleh. Kalau suami saya pernah kahwin 4 orang, hak mana satu saya nak, pilih ajalah. Hak mana yang baik dengan kita, yang kita rasa dia lah boleh jadi suami kita di dunia dan di akhirat. Syurga di dunia dan di akhirat, pilih ambil lah. Kalau 4 orang, pilih nak ambil mana? Tak apa. Allah beri kita kelebihan untuk memilih. Semua masuk syurga belaka, tapi di antara 4 orang ni, hak mana yang lebih baik? Terbaik di antara yang baik. InsyaAllah. Habis orang lelaki dapat bidadari. Yalah, betul lah. Orang lelaki ke dia lain. Kita cukup dah tu. Betul tak? InsyaAllah. Bukan nak fikir tentang hal ni, tapi syurga ni tempat nikmat. Sebab itu Nabi takut kalau dia masuk syurga dulu, menyebabkan dia tak perasan, nikmat sangat duduk tu, dia tak perasan ada lagi hamba-hamba umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasul tak masuk lagi ke dalam syurga Allah SWT. Ya Allah, baiknya Nabi deh. Kalau kita boleh masuk syurga, lompat terus, tak ingat ke siapa-siapa dah. Betul tak? Masuk dulu, lepas tu baru ingat, tu cerita lain. Allahu Akbar. Baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dikatakan Nabi adalah orang yang terakhir sekali masuk syurga. Bukan kerana amalan yang tidak cukup, tidak. Tapi menunggu umat dia masuk dulu. Kalau ada yang tertinggal baki, biarlah mereka masuk dulu. Tunggu sehingga amalan-amalan mereka dihisap selesai dulu. Lama penghisapan amalan kita kan? Apa lama agaknya? Ada 10 tahun? No. Kalau 10,000 tahun? Mungkin. Lama proses. Seorang-seorang. Seorang-seorang. Setiap satu semua dihisap, dikira, dihitung. Kalau baik, tak apalah. Alhamdulillah. Kalau tak baik, ada dah baik nak tampung yang tak baik. Banyak dah pahala yang kita bawa untuk nak menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Lepas tu Nabi kata, ada di kalangan umatku datang bawa pahala yang sangat banyak, tapi akhirnya menjadi orang yang muflis di hari kiamat. Pasal tolak hutang. Hutang banyak. Hutang bohong, hutang mengumpat, tak? Hutang tak tunai janji, hutang tak bayar hutang, hutang tak solat. Tak solat tak apa dengan Allah. Tak solat dengan Allah, tak puasa dengan Allah, tak ganti puasa dengan Allah, tapi hak dengan manusia mesti mendapat kemaafan daripada manusia juga. Ni payah sekali payah sekali nak minta maaf kan? Mudah nak minta maaf? Tak baik. Pada saya, dengan manusia paling payah sekali berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan Allah malam kita boleh cakap, siang kita boleh cakap, sambil kita baring kita boleh bercakap dengan Allah, kita boleh bercerita dengan Allah, betul tak? Kita boleh bercerita dengan Allah. Malam ke siang ke, kita boleh bercakap dengan Allah. Dan mudah saja. Sebut aja nama Allah, Allah akan ada bersama dengan kita. Tetapi dosa kita dengan orang lain, muslimat-muslimat depan saya ni tak banyak dosa lagi sebab dia muda lagi. Kita dah hidup dekat 70 tahun tu, dosa mesti banyak punya kan? Tapi tak payah kumpul banyak lah. Setiap kali buat salah, minta maaf. Dan jadilah orang yang memaafkan orang lain. Semoga orang lain juga boleh memaafkan kita. Jadilah pemaaf. InsyaAllah orang lain juga akan mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah jentik hati orang tu untuk nak maafkan salah kita. Mana kita tahu, betul tak? Kita nak jadi orang muflis di hari kiamat, bukan sekadar habis pahala kita, bahkan kemungkinan dosa orang lain tu juga diletak di atas kepala kita. Allahu Akbar. Maknanya peluang untuk masuk syurga tipis. Sebab tu Allah sebut dalam satu hadis kursi, setelah dihitung, ditimbang segala dosa dan kebaikan kamu, maka sekiranya ada satu saja kebaikan yang masih berbaki, maka Allah kata, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Allahu Akbar. Masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Hak baiknya, setelah tolak, ada satu lagi dah. Allah. Perbanyakkanlah amal ibadat. Betul kan? Perbanyakkanlah. Sebab tu kalau kita buat salah dengan orang, kita kata contohnya terambil barang orang ke, tak bayar hutang orang ke, tak nak bayar, tak jumpa dah, pindah rumah contohnya dah, tak bayar, macam mana nak buat? Duit yang kita hutang tu kita sedekahkan kepada orang masjid ataupun orang yang susah, dengan niat pahalanya kembali kepada orang tu. Tapi kalau banyak sangat dosa, macam mana nak tolak belaka dah? Habis lah kita. Itu masalah tu. InsyaAllah sempena dengan kita berada di bulan Ramadan selama sebulan ini, mendisiplinkan kita selepas ini juga. Keluar daripada madrasah Ramadan, kita jadi orang yang bertakwa selepasnya. Bukan di Ramadan saja, bahkan selepasnya. InsyaAllah. Boleh dah? Boleh ke? Boleh kan? InsyaAllah. Saya tahu sahabat-sahabat yang berada depan saya ni tak ada masalah dah, ada yang baik dah. Hak yang tak mari, ramai lagi dah yang tak mari. Kebanyak ni aja hidup bangunan ni. Bukan sindir-sindir dah, betul tak? Payahnya untuk nak dapat, payahnya untuk nak datang, betul tak? Bukan payah nak datang, tapi nak cakap macam mana, payah nak ketuk hati kita pada datang ke majlis ilmu. Payahnya. Payah nak terketuk. Ya? Ya. Yang datang ni jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat ada seorang ustaz, dia kata, kalau kamu tak boleh datang majlis ilmu tu bukan kerana kamu malas, tapi Allah dah tak izin kamu datang. Berat. Berat dah? Berat. Itu bukan benda sikit. Mana bila mana Allah dah tak izin kamu datang, kamu takkan datang lah. Jadi jangan sampai begitu. Bila ada peluang kita datang, tak apa. Tapi ada peluang kita datang, ada peluang kita buat baik.
Jadi kalau kata kita tak datang tu bukan kerana kita malas lah. Tapi kerana Allah tidak izinkan kamu untuk datang ke majlis ilmu. Itu berat-berat nak datang, berat sangat. Kalau ajak pergi shopping, laju sangat. Kan fikir dia dekat nak. Jauh tak pergi naik kat sini? Jalan kaki sampai tak? Oh, sampai. Tapi kalau kita nak tu panas tak kisah. Kan? Tak kisah. Kata panas tu. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kita nak, kita akan usaha boleh dapat. Kalau kita tak nak, alasannya berbagai-bagai. Allahu Akbar. Ingatlah ya. Ingat tentang hari akhir. Ustazah cakap tentang hari akhir aja, kita orang muda lagi. Bukan. Orang muda pun mati juga tahu. Betul tak? Iya. Ha. Bukanlah kata saya, yalah, gitulah nak cakap. Suka sama-sama kita buat benda baik. Ya? Puasa tu dah memang benda baik. Hadir majlis ilmu lagi benda baik. Macam sahabat kata, orang yang datang ni jemputan Allah. Seronok tak yang jemput Allah? Bukan manusia. Allah jemput. Kalau Allah tak jemput, kita tak boleh datang. Tu, jangan sampai Allah tak jemput kita dah. Bacalah Al-Quran di bulan Ramadan ni banyak-banyak. Sekarang ni banyak tak baca Quran sekarang ni? Dah? Alhamdulillah. Bila khatamnya? Ada nampak tarikh kat situ kan? Dekat dinding tu nampak ada tarikh khatam Al-Quran. Okay lah. Alhamdulillah. Bayangkan kita baca Quran tu sampai khatam. 1 huruf 10. Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran hampir 2 juta. 2 juta. Sekali khatam, kali dengan 10. Bukanlah nak matematik, nak kira pahala, tidak. Saya nak kira, nak ceritanya baiknya Allah terhadap kita. Apa lagi kita nak? Lepas tu Allah kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi yang kamu nak? Apa lagi kamu nak? Ya Allah. Semua. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan terhidang dengan mudahnya kepada kita. Senang. Allahu Akbar. Itu dia tulis sini. Sesiapa yang menghadiri majlis ilmu, yang keluar, yang bersama-sama berjalan dalam bulan Ramadan, setiap langkahnya ke majlis ilmu dalam kurungan, takut pergi ke dia kira juga, tak kira. Yang datang untuk ke majlis ilmu, maknanya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan senang. Orang yang baca Al-Quran, maknanya dia memang telah dijemput, diketuk hatinya oleh Allah untuk baca Al-Quran. Betapa ruginya orang yang tak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Itu juga dengan orang yang bangun malam. Bangunlah ketika mana Allah kejut kita. Bangunlah. Kalau kata 3 kali kita tak bangun, bermakna Allah mula tak kejut kita. Nak kena bermujahadah banyak pula dah ni, nak bangun malam, nak start balik. Orang kata apa tak? Ni nak start semula, ni nak start payahnya. Tu macam tu. Jadi kita istiqamah buat terus. Masa Ramadan tak Ramadan, tetap bangun awal. Tetap bangun 4 pagi. Tetap bangun 4:30 pagi. Istiqamah. Kita akan jaga, betul tak? Jaga, alhamdulillah. Dan bila kita jaga banyak kali, tanda Allah sayang kita. Banyak kali tak jaga, tapi tak bangun. Bangun bila sedar. Kadang-kadang kita kata apa? Sedar pertama, awal sangat. Sedar kedua, pun masih awal. Sedar ketiga, okey, bangun. Jangan tak bangun. Jangan tak bangun sampai 3 kali Allah kejut kita. Nanti Allah tak lagi kejut kita untuk bangun sembahyang malam, untuk berzikir malam, untuk baca Al-Quran pada malam. Jangan. Lepas tu kalau 3 kali aja dah bangun. Kalau 3 kali tak bangun, takutlah Allah dah mula tak kejut kita. Bukan kita tak nak bangun, tapi Allah dah tak kejut dah. Pasalnya alam bukan main pada pukul 3 pagi ke. Berbunyi alam tu tak berhenti tau. Ada setengah alam kan 5 minit sekali kan.
Dia banyak sangat bunyi. Ya Allah, bila kau bunyi tengok kat dia dah. Kita ni rasa tak macam tak dengar. Bukan alam yang kejut, tapi Allah yang kejut kita untuk bangun malam. Istiqamahlah dengan bangun malam muslimat semua, muslimin-muslimat semua yang dalam ni tak apalah ya. Ustaz ni kata betul ustazah, kali ketiga baru bangun. Jangan tak bangun dah 3 kali. Tak sedar dah tu. Kan? Sedar-sedar pukul 5. Allahu Akbar. Jadi benda-benda macam tu lah. Dalam beribadat dan di bulan Ramadan ni, perbanyakkanlah ibadat-ibadat yang sunat. Hak fardu dah memang confirm ya. InsyaAllah. Tapi hak sunat-sunat tu banyak. Terutama sekali, Nabi kata perbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan ialah beri makan orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Besar pahalanya. Sangat banyak. Sehingga apa ni? Dalam satu hadis Nabi sebut Man fattara fi sa'iman kana maghfiratan li dzunubi. Siapa yang beri makan orang berbuka puasa, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Bagi makan, kan? Seorang sehari ke, 2 orang sehari ke, 3 orang sehari ke. Tapi kat sini katanya Suzy 600 orang Bukan untuk kita bukan ke orang kita ambil juga? Boleh ke ambil? Orang bangunan ni? Yang 600 tu untuk orang bangunan ni? Orang pun boleh ambil. Okey, maknanya 600 orang sehari. Allah. Banyak pahala, masya-Allah. Yalah, tak apalah pejabat yang buat. Tak apalah, tapi mana ceritanya besar ganjaran pahala beri makan orang berbuka puasa. Nabi kata man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan daripada azab api neraka. Besar. Bukan kerja kecil lah. Beri makan. Seorang, 2 orang, 3 orang. Hak pejabat lah, hak kita sendiri. Sampai pergi kedai tu beli apa? Kuih apa? Kat sini berapa RM1? Berapa biji? Berapa sebiji kuih? Kan di PKNS kan? Besar dia punya bazar Ramadan kan? Besar. Berapa sen biji? 60 sen. 3 biji RM2. Kau 3 biji RM3. Satu 50 sen. Tengok pada kuih lah kot. Onde-onde kalau RM1 sebiji melampau balik buat diri lah. Betul tak? Onde-onde RM1 sebiji kalau kita beli. Allahu Akbar. Paling buat sendiri sekejap aja dah. Letak air panas tu dulu. Juga air panas. Ambil tepung beras tu. Beras pulut. Jangan tepung beras. Tak naik, tak timbul. Tak timbul kalau buat tepung beras. Itu je orang cerita. Isteri tak pandai masak kan. Suami kata, yang abang nak makan onde-onde ayam buat. Macam mana nak buat Nak tanya mak malu. Masa muda dulu tak tanya. Masa tak kahwin tak tanya nak buat onde-onde macam mana tak. Dia pun pergi beli, suami pergi beli tepung beras. Belilah. Suami pun sama juga. Beli tepung beras, buatlah onde-onde. Kenapalah tak timbul-timbul. Suami dia kata, kalau rebus batu pun boleh timbul. Ini kan macam mana boleh tak timbul? Sebab dia beras, dia berat, dia tak timbul. Yang timbul tu sebab tepung pulut dengan dia ringan. Nak ceritanya orang baru kahwin, tak biasa dah. Dia pelik. Tak pelik saya rasa orang-orang tak tahu tepung beras tu, tepung pulut ke tepung beras? Onde-onde tu. Paling mudah buat dia dan sedap bila kita makan. Kalau kita buat sendiri kan. Tak payah habis satu paket tak habis kita makan. Dia nak ceritanya, kalau katalah kita beli kuih tu, alah arti kata, kita bagi pada orang. Contohnya katalah RM1 sebiji. Kita pun bagi duit RM10. Nak 3 biji aja. Kak, hak RM7 tu tak apalah. Nanti kak sedekah pada orang lain. Belakang saya ni mungkin bagi.
Bagi sedekah. Orang tu pula, orang jual pula bagi pula makanan kat orang ni pula dah. Seorang, dua orang dapat dengan duit kita balance RM7. Dapat dua orang. Alhamdulillah. Dapat sedekah kuih. Tak apa. Kalau ada duit sikit, orang offer. Siapa nak bagi derma untuk satu balang air buah mangga hak Kelantan. Satu balang air mangga 150. Satu balang. Nak kongsi pun tak apa. Nak ambil seorang satu balang pun boleh. 150. Besar balang tu. Lepas tu buah batu penuh kat dalam tu. Kita hak puasa. Rasanya kalau satu balang tu boleh habis masa kita dahaga, betul tak? Orang minum satu-satu seorang tu, bila dia minum, apa dia cakap? Alhamdulillah. Sedapnya. Bestnya. Alhamdulillah perkataan pertama yang dia keluar. Masya Allah. Kan? Jadi orang bagi makan, orang buka puasa ni, pertama, Allah ampun dosa dia. Kedua, dibebaskan daripada azab api neraka. Dan wa kana mislu ajrihi min ghairi an yanqusu min ajrihi syai'un. Dia akan dapat pahala sama dengan orang tu dapat, tak kurang sikit pun. Saya tak mampu nak bagi banyak-banyak ustazah. RM10 sehari boleh lah. RM10 sehari sebulan 300 kan? Alhamdulillah. Kalau rasa ada banyak sikit, lebihkan sikit. Kita nak pergi sedekah di mana pun dah dekat sini. Itu saya kata tu, pergi kedai makan, kedai apa jual kuih apa boleh. Saya tinggalkan duit saya RM20 ni ya. Nanti Kak bagilah pada orang tu. Pergi ke tempat air, okey, saya belanja untuk 6 orang air. Dia orang mari 6 orang tu, berilah dulu. Dapat daripada kita beri makan kan? Kita nak beli satu balang 150, boleh tahan juga. Nak buat raya lagi duit dah. Nak balik kampung lagi, nak bagi duit mak mertua lagi. Banyak sangat dah. Tambah kahwin dengan orang adik-beradik 12 orang. Cuba itu dia adik 12. Anak saudara berapa? 12 orang adik-beradik, anak saudara berapa orang? Kalau seorang-seorang, 12 orang dah. Kalau 2 orang, 24 dah. Kalau 3 orang, 36. Anak saudara. Anak saudara ni berapa ringgit? RM2 tak jadi, RM5. Kebetulan ada anak saudara saya nak kahwin dengan bakal suami dia, anak bongsu. Daripada adik-beradik 12 orang. Kata fikir habis dah ke? Adik-beradik 12 orang. Bayang ke? Anak saudara berapa? Kenapa nak kena bagi duit? Confirm. Anak saudara masih kecil-kecil lagi, betul tak? Kecil. Lepas tu, hak besar-besar nak pergi universiti, bersedia. Makna tak apa. Bukan tak boleh, betul tak? InsyaAllah. Nabi kata, orang bersedekah tidak akan kurang duit dia. Tak akan. Bahkan bertambah. Kita dengar, kita tahu, kita yakin. Tapi kita, bila nak buat tu, dia datang satu keadaan, kan habis duit aku. Rasa tak gitu? Tak. Alhamdulillah. Bagi je. Nanti Allah gantilah. Betul tak? Tak apa. Cukup bulan, dapat gaji lagi, betul tak? Bahkan silap-silap, Selangor dapat bonus tak tahun ni? Dapat? Belum? Belum tahu? Dapat? Alhamdulillah. Dapat bonus. Ya? Yeah? Oh, dah enam dah? Masya Allah. Baru. Nak kena berkawan dengan orang kerja sini nampak gaya. Syukur. Alhamdulillah. Betul tak? Allahu Akbar. Senang aja Allah menambah rezeki kita. Bagi bonus sebulan, 2 bulan. Sebulan. 2. 1. Alhamdulillah. Allah tambah rezeki kita. Siapa bagi rezeki? Allah. Bukan MB kan? Allah yang beri. Dengan kita kerja dengan tekun dan yakin dengan pemberian Allah, yakin dengan rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, betul tak? Kita dapat, masya-Allah. Tahniahlah kepada orang Selangor ya, dapat apa? Dia kata apa? Bonus bulan gaji bukan untuk orang Selangor dah, orang yang bekerja di negeri Selangor. Tak termasuk yang persekutuan.
Tak masuk, tak masuk. Tak masuk. Yang kerja dengan mana yang kerja dengan ni lah negeri Selangor lah. Persekutuan tak masuk kan? Tak masuk, tak masuk. Oh, Masya Allah. Rugi lah. Kan? Tu nak ceritanya. Syukurlah banyak-banyak pada Allah SWT. Boleh tambah lagi untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Jangan lupa juga bersedekah pada hari raya. Untuk anak-anak. Ya, bukan kata sebab kaya miskin. Tapi bagilah sebagai tanda kegembiraan atas kemenangan kita. Bermakna hari raya, kita menyambut hari kemenangan kita setelah kita berpuasa selama sebulan. Maka layak kita sambut Aidil Fitri, yakni kembali kepada fitrah. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya, muslimin-muslimat semua, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang bertakwa pada Allah SWT bila kita keluar pada bulan Ramadan nanti. Insya-Allah. Mudah-mudahan banyak benda kita boleh buat dalam bulan Ramadan ini. Bukan satu, bukan puasa saja. Banyak siang puasa, malam beribadat. Siang bersedekah, malam juga bersedekah. Jangan sedekah siang saja. Macam mana nak sedekah malam? Senang sekarang. Tak payah pergi masjid, betul tak? Senang. Ada nampak orang minta sumbangan yang kita memang kenal, orang ni baik, surau ni baik, masjid ni bagus, bukan scammer. Masuk RM20 malam. Setiap malam masuk RM20, betul tak? Sebab malam Lailatul Qadar itu pada malam, berada pada malam, bukan siang. Buat kebaikan-kebaikan, dan jangan lupa last sekali untuk bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Ya Allah, besar nilai kemaafan. Betul Allah sebut wal afina anin nas, orang yang boleh memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, jangan hari raya je maaf. Sekarang maaf dah. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Nak marah sangat pun tak apa. Ustaz kata tak ada satu kuliah tadi, kita ni bila bangun pagi tu kita dah kira kita hak lain dah, bukan hak semalam. Tadi ya. Kita bangun sebab tu kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur ya Allah, aku boleh bangun lagi, aku boleh bernafas lagi. Dah kita dimatikan. Maknanya yang semalam tu habis cerita, tutup buku. Ada bergaduh sikit, ada terasa hati orang bekerja. Ada tak terasa hati? Confirm. Kan? Kadang-kadang dengan bos pun terasa hati. Apakah lagi dengan kawan-kawan. Tapi kita maafkan, tak ada apa-apa, habis zero. Esok bangun tidur, habis. Sebab tu sebelum tidur, maafkan di antara satu sama lain. Orang tanya, Ustazah boleh ke orang kalau kita maafkan dia tak tahu? Tak apa, tak salah. Bila kita kata ya Allah, aku maafkan kau semua kesalahan orang lain dengan yang pada aku, sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Maafkan semua, termasuk hutang-hutangnya sekali. Hak tu tak boleh, hak tu tak boleh lagi. Hutang tak boleh, betul tak? Tapi dosa, kesalahan boleh kita maafkan. Tiap-tiap malam. Jadi esok kita bangun hak lain dah. Start hari lain. Bermula dengan yang baru. Hak semalam sudah lalu. Jadi insya-Allah tak adalah benda-benda yang nak dituntut dah di kiamat nanti lagi dah. Kita dah maaf semua. Dan bila kita maafkan orang, insya-Allah orang lain juga akan memaafkan kita. Allahu Akbar. Okey, mudah-mudahan muslimin-muslimat semua kita beroleh takwa, akan dapat hadiah daripada Allah di hari selepas selesai Ramadan nanti, iaitu ketakwaan, hadiah ketakwaan. Apa? Jadi orang baik dah, insya-Allah. Ramai sahabat kita, nampak ada Nora Anu, Azizah Jaafar, Siti Atikah. Okey, muslimin-muslimat semua, khususnya muslimat di hadapan saya, Musalla Al-Husna. Musalla Al-Husna. Ini kali kedua dah ni, tak ingat. Alah, pergi tiap bulan pun kadang-kadang salah sebut. Ini kan yang baru sekali setahun. Terima kasih muslimat-muslimat daripada surau, daripada Musalla Al-Husna atas ruang-ruang yang diberikan. Alhamdulillah ramai di hadapan saya pada tengah hari ini. Dan juga saya ucapkan insya-Allah
bolehlah ucapkan selamat hari raya kot dah. Boleh dah sebut, tapi lagu raya tak boleh lagi. Ya, dia kena puasa 2 minggu dulu baru boleh boleh pasang lagu raya. Sebab pasang lagu raya tak ingat apa dah Quran pun, Quran tak ada habis. Duk terbayar-bayar dah nak balik kampung kita dah. Jam tak apa, tak kisah ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat dalam kuliah online atas kehadiran semua pada masa ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada muslimat yang ada di hadapan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mak Cik Syikin ada. Syarifah Safia. Okey, terima kasih banyak. Syai